أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, naskurullah azza wa jal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita semua pada petang ini insya-Allah untuk menyambung kembali pengajian sebuah tajuk ataupun sebuah buku, iaitu Muwafaqat Umar ibn Al-Khattab, iaitu ketepatan pandangan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab terhadap penurunan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi setelah kita bercuti Ramadan, dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi satu lagi tajuk daripada tajuk Muwafaqat ini. Mudah-mudahan insya-Allah hasrat dan tujuan kita ialah untuk kita memahami ayat-ayat daripada Al-Quran Al-Karim dari sudut pandang yang mungkin sedikit berbeza, terutamanya sudut pandang Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, bagaimana peribadi yang mulia ini, bagaimana peribadi yang agung ini mempunyai pandangan yang bertepatan dengan penurunan wahyu daripada Al-Quran Karim. InsyaAllah pada petang ini kita akan lihat satu tajuk daripada Muwafaqat, iaitulah berkenaan dengan kuota ahli syurga, iaitu berkenaan dengan bilangan ataupun penetapan jumlah manusia yang akan dikurniakan Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran syurga. Dalam hal ini kalau kita lihat dalam Al-Quran Karim, di dalam suratul Waqiah, kita mungkin biasa membaca Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin", iaitu daripada ayat yang ke-13 dan juga ayat yang ke-14. Di awal surah Al-Waqiah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sullatun minal awwalin, iaitu sekumpulan besar ataupun sekumpulan daripada umat-umat manusia, daripada al-awwalin. Al-awwalin daripada kalimah awal, iaitu manusia yang terdahulu. Wa qalilum minal akhirin, dan qalil bermaksud sedikit dan sebilangan kecil, minal akhirin daripada umat-umat ataupun orang yang datang kemudian. Kemudian pada ayat yang seterusnya, pada ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi sekali, "Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin", iaitu sebilangan daripada orang-orang yang al-awwalin, yang terdahulu, wa sullatum minal akhirin, dan sebahagian daripada orang-orang yang datang kemudian, daripada golongan al-akhirin. Kalau kita bandingkan antara dua ayat ini, kita akan dapati perbezaan pada ayat yang kedua, iaitu pada yang kali pertamanya Allah Subhanahu wa taala menyebut wa qalilum minal akhirin, hanya sedikit daripada golongan yang kemudian, dan juga tetapi pada kali yang kedua dalam ayat yang ke-40 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sullatum minal akhirin, iaitu perubahan pada golongan yang datang kemudian juga adalah sama dengan golongan yang al-awwalin, golongan yang terawal. Sebelum untuk kita memahami konteks ayat ini, kalau kita boleh sebentar untuk kita lihat kita cuba untuk melihat ayat daripada suratul Waqiah secara keseluruhan. Kerana untuk memahami ayat ini kita perlu melihat kepada ayat daripada suratul Waqiah secara keseluruhannya. Kita baca sekilas lalu sebab untuk kita tafsirkan seluruhnya mungkin tidak memberi kesempatan masa, tapi kita bacakan dahulu daripada suratul Waqiah
untuk kita melihat kedudukan ayat yang kita bacakan tadi, iaitu sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, sehinggalah sampai kepada ayat sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Daripada suratul Waqiah yang mungkin kita hafal dan kita baca, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang sifat ahli syurga, tentang keadaan ahli syurga. Wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, golongan kanan. Kemudian Allah menyebut tentang golongan kiri, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, golongan dalam siksa, golongan yang dalam keadaan tersiksa. Mash'amah, golongan yang disiksa. Was-sabiqun as-sabiqun, dan golongan yang datang kemudian, as-sabiqun, sebentar. Dan kalau kita lihat di terjemahan ayat ini, was-sabiqun as-sabiqun, dan ada di pertama disebutkan wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, pihak kanan. Alangkah bahagianya keadaan pihak kanan itu. Kemudian Allah sebut kepada kita wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, dan pula pihak kiri, alangkah seksanya keadaan pihak kiri tersebut. Was-sabiqun as-sabiqun, dan pula golongan yang ketiga ialah orang-orang yang mendahului. As-sabiqun. As-sabiqun maknanya yang mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia, dan mereka juga akan menjadi orang yang mendahului dalam meraih ganjaran di akhirat. As-sabiqun, di dunia mereka menjadi golongan yang terdahulu dalam melakukan amal soleh. Was-sabiqun as-sabiqun, dan mereka juga akan mendahului dalam meraih ganjaran yang sebaik-baiknya di akhirat. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang hampir mendampingi di sisi Allah Subhanahu wa taala fi jannatin na'im, mereka menetap di dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Kemudian datanglah ayat sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Dan maknanya daripada golongan yang disebutkan keadaan mereka di syurga tadi, tiga golongan, ashabul maimanah, ashabul mash'amah, dan juga golongan as-sabiqun, mereka itu orang-orang yang hampir yang mendampingi Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga yang penuh nikmat. Mereka itu datang daripada mana? Daripada sullatun minal awwalin, sekumpulan besar mereka itu daripada umat-umat manusia yang terdahulu. Wa qalilun minal akhirin, dan hanya sebilangan kecil daripada umat ataupun manusia yang datang kemudian. Maknanya Allah menyebutkan kepada kita tentang golongan daripada ahli syurga, golongan as-sabiqun, golongan al-maimanah, ashabul maimanah. Mereka ini daripada manusia yang hidup di dunia, sebahagian besar adalah daripada umat yang terdahulu, dan sedikit sahaja daripada mereka itu daripada umat yang kemudian. Itu konteks yang pertama ataupun bahagian yang pertama daripada ayat yang kita bacakan tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terus menceritakan kepada kita tentang keadaan ahli syurga. Ala surim maudunah, mereka duduk di atas tahta-tahta kebesaran yang bertahtakan permata. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, mereka itu duduk saling berpandang-pandang, saling menghadap satu sama lain. Mutaqabilin, saling duduk dan menghadap antara satu sama lain. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun, mereka dilayani oleh anak-anak kecil, pelayan daripada anak-anak kecil yang muda, kekal muda, tidak melalui usia tua, dengan minumannya, dengan pialanya, dengan gelas yang berisi arak, dan mereka tidak mabuk disebabkan arak yang mereka minum. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan mereka ahli syurga dapat makan daripada buah-buahan, daripada apa yang mereka nak sahaja. Walahmi tayrin mimma yashtahun, dan daripada daging burung yang mereka ingin makan. Wa hurun ain, dan juga bidadari-bidadari ka'amthali lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang terpancar indah. Jazaan bima kanu ya'malun, dan ini adalah balasan ganjaran bagi apa yang telah mereka lakukan amal soleh di dunia. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thima, kemudian mereka tidak mendengar kata-kata yang lagha, dan mereka juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Illa qilan salaman salama, ucapan ahli syurga itu hanyalah
ucapan selamat dan ucapan yang sejahtera, ucapan yang menyeronokkan, ucapan yang membahagiakan. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin, dan Allah ulang lagi sekali berkenaan dengan golongan ataupun puak kanan, alangkah bahagianya puak kanan itu fi sidrin makhdud, mereka dalam keadaan bersenang-senang lenang di bawah pohon-pohon bidara yang tidak berduri, wa talhin mandud, dan mereka berada di bawah pohon-pohon pisang yang tersusun rapi buahnya, wa zillim mamdud, dan juga di bawah naungan yang tetap terbentang, wa ma'im maskub, dan air yang sentiasa mengalir, wa fakihatin katsirah, dan buah yang banyak, la maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak terputus buah-buahan tersebut, wa furushim marfu'ah, dan tempat-tempat tidur yang tinggi, dan seterusnya. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara, mereka itu sentiasa dalam keadaan muda, urban atraba li ashabil yamin, untuk golongan kanan. Kemudian barulah datang bahagian yang kedua, thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin, iaitu sebahagian besar daripada golongan yang terdahulu dan sebahagian besar daripada golongan yang kemudian. Jadi tujuannya kita melihat kepada ayat ini secara pantas. Mungkin tuan-tuan lepas ni insya-Allah boleh buka semula surah Al-Waqiah dan cuba untuk mentadabbur keadaan-keadaan dan sifat yang sangat menyeronokkan bagi penduduk syurga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Waqiah ini. Bermula daripada ayat yang awal tadi, kemudian Allah sebutkan bagaimana makanan mereka, bagaimana keadaan mereka, bagaimana usia mereka di dalam syurga, bagaimana ucapan ahli syurga. Jadi semua ini memberikan, apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang memberikan gambaran yang menyeronokkan tentang syurga, menjadikan kita menjadikan orang-orang yang beramal soleh sentiasa rindu, sentiasa mengharapkan untuk meraih syurga yang diberikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya untuk satu sudut, apabila kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan sifat ahli syurga ini, dia menimbulkan suatu kerinduan, menimbulkan suatu motivasi, menimbulkan galakan di dalam diri kita untuk terus beramal. Kerana bila kita beramal ini, kita mungkin dalam beberapa keadaan akan menempuh keadaan yang mana kita merasa penat, kita merasa lelah. Beramal soleh, mentaati Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang mempunyai masyaqqahnya yang tersendiri. Dan kita apabila sampai dalam keadaan tersebut, merasa penat, merasa lelah dalam kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, lalu kita merawat diri kita, menjadikan hati kita tenang dan kembali segar dan kembali bugar dengan kita membaca ayat-ayat Allah yang menceritakan tentang ganjaran bagi orang-orang yang beriman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Jadi ini antara penting untuk kita, ini antara tujuan. Bagaimana kalau kita lihat dalam Al-Quran itu disebutkan, diceritakan tentang sifat-sifat ahli syurga, disebutkan tentang nikmat yang Allah Taala janjikan kepada ahli syurga, buat untuk kita menghilangkan penat kita, menghilangkan rasa lelah kita untuk beramal soleh. Mudah-mudahan bila kita membaca keadaan ini, kita terbayangkan dan kita bertambah harapan kita untuk meraih syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, insya-Allah. Dan satu lagi yang mungkin untuk kita renungkan juga ialah apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan syurga, di samping kita memahami maksudnya, saya menyarankan agar kita sentiasa dalam hati kita ini menyelitkan harapan, memanjangkan munajat dalam hati kita supaya Allah memberikan kita, menjadikan kita di antara orang yang akan merasai nikmat syurga tersebut. Kita kena mengharap. Sebagaimana Nabi SAW apabila baginda membaca ayat-ayat berkenaan dengan neraka, baginda sentiasa mengucapkan ta'awuz, memohon daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melindung, untuk menjauhkan diri baginda daripada api neraka. Dan apabila membaca ayat-ayat berkenaan dengan nikmat syurga, sentiasa memohon dan mengharap untuk mendapat dan meraih nikmat syurga yang Allah janjikan tersebut. Ini cara kita berinteraksi dan membaca ayat Al-Quran. Apabila kita membaca ayat-ayat berkenaan dengan syurga, membaca ayat-ayat berkenaan dengan nikmat syurga, kita sentiasa memohon, Ya Allah,
kurniakanlah aku nikmat ini ya Allah, aku sangat inginkan nikmat ini ya Allah, engkaulah yang mempunyai, engkaulah yang memiliki segala nikmat ini, kurniakanlah aku nikmat ini dan jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang beruntung yang dapat meraih nikmat syurga yang engkau janjikan melalui wahyu yang engkau turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita apabila kita membaca ayat Al-Quran berkenaan dengan nikmat syurga, sentiasa kita mengharap, sentiasa kita merayu dan juga memohon kepada Allah Taala agar kita diberikan nikmat tersebut. Dan apabila kita melalui ayat-ayat azab, melalui ayat-ayat berkenaan dengan siksa neraka, lalu kita sentiasa merayu kepada Allah agar dijauhkan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku orang yang rugi, janganlah jadikan aku orang yang malang dengan dicampakkan ke dalam neraka, dan aku ini sangat tidak layak, sangat tidak mampu untuk menahan azab api neraka yang sangat dahsyat. Jadi begitu keadaannya apabila kita hati kita, sifat kita apabila kita membaca ayat-ayat berkenaan dengan syurga, dan begitu juga dengan apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan ancaman neraka, insya-Allah. Jadi kembali kepada perbahasan yang kita bincangkan sebentar tadi, bahawa di awal surah Al-Waqiah Allah menyebutkan sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Kemudian di ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Baik. Kita kembali kepada slide yang saya tayangkan sebentar tadi. Kita lihat kepada tafsir para ulama terhadap ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, ayat yang ke-13 dan ke-14. Kemudian Allah menyebutkan, Allah berfirman, sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin, ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, kalau kita lihat sullah, perkataan sullah, kata Syekh Dr. Wahab Az-Zuhaili, sullatun bermaksud kumpulan, sekumpulan manusia. Sullah ini maksudnya bermaksud kumpulan, sekumpulan. Dan sullatun ini bermaksud sekumpulan, sama ada banyak ataupun sedikit. Itu maksud perkataan ataupun kalimah sullah. Sullatun minal awwalin, sekumpulan daripada golongan yang al-awwalin, iaitu umat manusia yang terdahulu. Wa qalil, qalil itu bermaksud sedikit, lawan kepada kathir. Qalilun minal akhirin, dan sebilangan kecil dari orang-orang yang kemudian. Al-Imam At-Tabari menafsirkan bahawa apakah yang dimaksudkan dengan al-awwalin ataupun al-awwalun. Golongan al-awwalun maksudnya, kata Al-Imam At-Tabari, ialah kumpulan manusia dari umat yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata yang lain, sullatun minal awwalin, iaitu golongan daripada ashabul maimanah ini, daripada golongan ahli syurga tadi, as-sabiqun was-sabiqun as-sabiqun tadi, ahli syurga tadi, kata Allah di awal surah Al-Waqiah, sullatun minal awwalin, maknanya sekumpulan yang besar adalah daripada golongan al-awwalin, iaitu daripada manusia, daripada umat yang terdahulu, daripada umat-umat Nabi yang terdahulu. Maksudnya daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala dalam ayat yang kedua, wa qalilun minal akhirin, iaitu yang sedikit daripada ahli syurga itu adalah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini apabila kita baca, apa perasaan kita? Apabila kita membacakan ayat ini, kita akan mendapati satu perasaan yang kebimbangan, kesedihan, kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa kita ini adalah golongan yang sedikit yang akan menjadi penduduk syurga daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ramainya adalah daripada umat-umat yang terdahulu. Mungkin secara logiknya kalau kita fikirkan, maknanya umat manusia yang pernah hidup sejak dari Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada Nabi Isa alaihissalam, jika dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad, mungkin secara logiknya mereka lebih ramai. Tetapi pun begitu, kita merasakan suatu kesedihan dalam hati tentang apabila disebutkan tentang sedikit itu. Keadaan penduduk syurga daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedikit itu. Itu perasaan yang kita mungkin rasai, sebagaimana yang kita akan sebutkan nanti insya-Allah. Kemudian daripada ayat yang seterusnya 39 dan 40, sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Golongan
sebilangan besar daripada umat yang terdahulu dan sebilangan besar daripada umat yang kemudian. Terdapat perbezaan di antara dua ayat yang kita bacakan tadi. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kalau kita lihat dalam menafsirkan ayat ini, sesungguhnya golongan al-yamin. Sebelum Allah sebutkan tentang sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin, sebagaimana kita lihat dalam surah Al-Waqi'ah, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Jadi golongan daripada sebilangan besar daripada orang yang terdahulu dan sebilangan besar daripada orang yang kemudian yang merupakan penduduk ahli syurga, mereka itu ialah ashabul yamin, golongan kanan yang merupakan penduduk syurga. Kata Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, sesungguhnya golongan al-yamin iaitu penduduk syurga, golongan kanan, sekumpulan daripada mereka adalah dari kaum terdahulu, al-awwalun, iaitu orang-orang yang beriman dari umat yang terdahulu. Dan sekumpulan mereka pula ialah dari golongan yang kemudian, iaitu al-akhirun, daripada orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW hinggalah ke hari kiamat. Maknanya kalau kita lihat dalam ayat ini berbeza dengan ayat yang sebelumnya, bahawa sebilangan besar daripada golongan yang terdahulu, iaitulah daripada umat para nabi yang terdahulu, dan sullatun minal akhirin daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hari baginda diutuskan sehinggalah ke hari akhirat. Jadi di sini memberikan kepada kita kelegaan bagaimana janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa akan ramai di kalangan umat Nabi Muhammad ini yang juga akan menjadi penduduk syurga. Jadi memberikan satu harapan yang besar, memberikan suatu kelegaan dalam jiwa kita, bahawa kita yang sentiasa mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran syurga atas amalan soleh yang kita lakukan ini, bahawa di sana kuotanya telah pun luas, kuotanya ataupun bilangan yang disediakan bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk menjadi penduduk syurga adalah ramai sebagaimana juga bilangan bagi umat-umat yang terdahulu. Ini memberikan pengharapan kepada kita untuk terus melakukan amal soleh, mengharapkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita lah, kalau biasa kita nak memohon pekerjaan, nak memohon penempatan di sekolah dan sebagainya, kalau dari awal lagi kita tahu bahawa kuota yang ditentukan ataupun kadar yang ditetapkan untuk pengambilan itu sedikit, kita dah mula rasa lemah dan merasa hilang semangat. Tetapi kalau kita mengetahui bahawa kadar yang ditetapkan itu, kuota yang ditetapkan itu adalah besar, maka kita mempunyai harapan yang lebih luas, memberikan ketenangan jiwa kepada kita untuk meneruskan usaha bagi meraih tempat kita, nasib kita daripada tempat tersebut. Hakikatnya perkara inilah yang berlaku di kalangan para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Bahkan sebahagian riwayat menyebutkan bahawa inilah yang dirasai oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Jadi kita nak kaitkan perasaan yang ada dalam diri kita itu dengan apa yang terlintas di fikiran dan juga di dalam jiwa para sahabat Nabi ketika itu, dan juga khususnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir menyebutkan beberapa kisah berkenaan dengan sebab ataupun kisah yang menjadi sebab penurunan ayat ini, iaitu asbab nuzul, sebab nuzul ayat. Kalau kita lihat yang pertama di sini di dalam Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullah, ada menyebutkan suatu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu berkenaan dengan apabila turunnya ayat sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, orang Islam merasa tertekan. Jadi maknanya perasaan itu, sebab itu saya sebutkan di awal, kita bila kita membaca ayat Al-Quran, kita seharusnya mempunyai refleks daripada perasaan kita, iaitu kita membaca ayat tersebut dan kita mempunyai perasaan, lantunan perasaan, respons terhadap ayat tersebut. Dan untuk kita mencapai tahap ini, mestilah kita
terutamanya yang paling asas memahami ayat yang kita bacakan. Maknanya dalam kita membaca Al-Quran tersebut, pertama kita membaca tanpa kita memahami. Ini adalah kadar biasa bagi orang yang membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita khatam Al-Quran tanpa memahami Al-Quran. Itu pun sudah merupakan suatu amalan yang besar dalam Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa setiap huruf yang kita bacakan daripada Al-Quran itu membawa 10 pahala bagi orang yang membaca. Membaca Al-Quran sendiri pun adalah suatu ibadah yang besar. Namun kita nak supaya sentiasa meningkatkan, menaik taraf hubungan kita dengan Al-Quran Karim. Setelah kita mampu membaca dengan baik, dengan makharijul hurufnya, dengan hukum tajwidnya, dan kita naklah meningkatkan hubungan kita, kefahaman kita kepada Al-Quran, iaitu kita memahami ayat Al-Quran. Apa yang terkandung, hukum hakam, panduan yang terkandung dalam Al-Quran, kita baca dan kita faham. Dan lebih tinggi daripada itu ialah apabila kita memahami ayat Al-Quran, kita mempunyai feeling, kita mempunyai perasaan, kita mempunyai jiwa ketika mana kita membaca Al-Quran. Mana kita membaca dan membaca itu dengan perasaan. Jiwa kita refleks terhadap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Ini merupakan satu tahap yang agak tinggi dalam dalam hubungan kita dengan Al-Quran Al-Karim. Inilah yang menatijahkan setengah orang apabila dia membaca Al-Quran sehingga menitiskan air mata, kadang-kadang membaca Al-Quran sehingga tersenyum, membaca Al-Quran merasa lapang, membaca Al-Quran merasa sedih, kerana jiwanya itu menggambarkan, mencerminkan ayat yang sedang dia baca. Jadi kita nak harap berlaku perkara ini, kita nak naik taraf kefahaman kita, hubungan kita dengan Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana yang kita lihat dalam kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini, para sahabat sudah pastilah mereka memahami Al-Quran Al-Karim, dan apabila turunnya ayat tersebut, mereka merasa tertekan. Kerana apa? Kerana mereka memahami ayat tersebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan suatu peruntukan yang besar bagi golongan umat yang terdahulu dan hanya sedikit daripada umat yang kemudian. Sebagaimana yang kita lihat dalam tafsiran Al-Imam At-Tabari sebentar tadi, al-akhirin itu yang dimaksudkan ialah dengan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi disebabkan perasaan umat Islam pada ketika itu tentang ayat ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang di penghujung ataupun di pertengahan surah Al-Waqiah, sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin, maknanya dibahagi sama rata di antara umat yang terdahulu dan juga umat Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan suatu kelegaan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, di mana ruang dan peluang dibesarkan bagi kita untuk menjadi calon penduduk syurga. Baik. Setelah itu kalau kita lihat ada juga riwayat yang lain. Yang ini yang menyebutkan tentang hubung kait di antara Sayyidina Umar bin Al-Khattab dengan ayat yang kita bacakan tadi, iaitu sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Asakir daripada Jabir bin Abdullah, bahawa dia berkata apabila turunnya surah Al-Waqiah dan disebutkan padanya sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, Umar radhiyallahu anhu lalu menangis dan berkata, wahai Rasulullah, kami beriman denganmu dan kami membenarkanmu, pun begitu hanya sedikit yang selamat dari kalangan kami. Lalu turunlah ayat sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Lalu Rasulullah SAW memanggil Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan berkata, wahai Umar bin Al-Khattab, Allah telah menurunkan apa yang kamu telah katakan. Maknanya, pertama kalau kita lihat pada riwayat ini secara khususnya menyebutkan tentang respons, menyebutkan tentang cerminan jiwa Sayyidina Umar bin Al-Khattab apabila beliau membacakan ayat Al-Quran, apabila beliau memahami ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Waqiah ini. Umar menangis kerana mengenangkan bahawa yang peruntukan ataupun kuota yang diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad SAW ini terlalu sedikit, qalil. Walaupun kalau kita secara logiknya mungkin kita berfikir beliau Sayyidina Umar
Beliau bukanlah seorang yang biasa. Beliau adalah Sayyidina Umar. Kalau kita fikirkan secara logik, beliau telah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa perlu lagi beliau merasa sedih? Walaupun kuota yang ditentukan itu sedikit. Sebagaimana kita lah, kadang-kadang apabila kita memohon pekerjaan atas sebab-sebab tertentu, mungkin kita ini mempunyai jaminan yang lebih berbanding dengan pemohon yang lain. Lalu kita tidak merasa sedih. Kita tidak merasa sedih, kita tidak merasa bimbang kerana jaminan bagi kita untuk mendapatkan pekerjaan tersebut telah pun ada. Tetapi Sayyidina Umar bin Al-Khattab dengan rasa rendah dirinya bagi diri beliau, beliau tidak merasakan sebagaimana yang kita biasa rasa apabila kita mendapat sesuatu jaminan. Sayyidina Umar bin Al-Khattab adalah di antara para sahabat Nabi yang dijamin syurga, minal asyratil mubasysyirin bil jannah. Daripada 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga, beliau adalah salah seorang daripadanya. Seharusnya kalau kita berada di tempat Sayyidina Umar, mungkin kita tidak akan merasakan sedih. Kerana apa? Kita telah dijamin. Bagaimana dengan nasib orang lain? Setiap orang dengan amalan mereka sendiri. Tidak begitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Bahkan beliau menangis disebabkan ayat ini menunjukkan bahawa beliau bukan sahaja berfikir tentang nasibnya sendiri di hadapan Allah, bahkan memikirkan tentang umat ini, memikirkan tentang umat Nabi Muhammad SAW ini yang mungkin hanya sedikit sahaja di kalangan umat Nabi Muhammad yang akan menjadi penghuni syurga. Jadi satu perkara yang kita boleh fikirkan secara mendalam. Lalu apabila perkara ini diajukan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab kepada Rasulullah SAW, kata Sayyidina Umar, kami ini beriman denganmu wahai Rasulullah, kami membenarkan amanna bika wa saddaqnak wa qalilun minna, dan hanya sedikit daripada kalangan kami yang selamat. Jadi kesedihan itu diluahkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab kepada Nabi. Lalu dengan itu turunlah ayat sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin, maknanya dibahagikan sama rata di antara peluang umat yang terdahulu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Umar dan membacakan ayat ini kepada beliau. Beberapa riwayat menjelaskan bahawa tempoh di antara ayat sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin sehingga turunnya ayat sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin, tempohnya setahun. Setahun setelah turunnya ayat yang pertama di awal suratul Waqiah, barulah turun bahagian yang kedua iaitu sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. 1 tahun tempoh selang di antara ayat yang pertama, ayat yang ke-13 dan juga ayat yang kedua, ayat 39 hingga ayat yang ke-40. Jadi walaupun begitu, kita lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab menzahirkan perasaannya terhadap maksud ayat ini, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan janjinya kepada kita bahawa peluang dan kuota untuk umat Nabi Muhammad SAW adalah sama dengan umat-umat yang terdahulu. Baik. Kalau kita lihat dalam ayat ini, sehingga tadi di awal daripada sesi kita membacakan ayat tadi, kita dapat memahami bahawa pertamanya nasib ataupun peruntukan untuk tempat penghuni syurga bagi umat Nabi Muhammad SAW adalah sedikit berbanding dengan umat yang terdahulu. Kemudian bila kita membacakan ayat yang seterusnya daripada ayat suratul Waqiah yang turun setelah aduan ataupun setelah perasaan yang digambarkan oleh umat Islam dan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kesedihan mereka tentang perkara tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyamatarafkan di antara peruntukan umat yang terdahulu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya nasib dan juga peluang umat Nabi Muhammad SAW tidaklah sama dengan umat-umat yang terdahulu. Hakikatnya peluang bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk memasuki syurga tidaklah sama dengan peluang umat yang terdahulu. Bahkan peluang umat Nabi Muhammad SAW adalah lebih luas berbanding dengan peluang umat-umat yang terdahulu.
Jadi kalau kita lihat daripada awal ayat kita mempunyai peluang yang sedikit, kemudian disamutarafkan peluang tersebut, dan akhirnya apabila kita melihat kepada beberapa riwayat hadis yang lain, kita mendapati bahawa sebenarnya peluang bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi penduduk syurga adalah lebih daripada umat-umat yang terdahulu. Kita lihat penjelasannya daripada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, menyatakan bahawa an Abdullah bin Mas'ud qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin faqala atardawna an takunu rubu'a ahli jannah qulna na'am qala atardawna an takunu thulutha ahli jannah qulna na'am qala atardawna an takunu syatra ahli jannah qulna na'am qala wallazi nafsu Muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli jannah wa zalika anna al-jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah wa ma antum fi ahli asy-syirki illa kasy'arati al-bayda fi jildi ath-thawr al-aswad aw kasy'arati as-sauda fi jildi ath-thawr al-ahmar. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud katanya, ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah Qubbah, baginda bersabda, "Mahukah kamu menjadi 1/4 ahli syurga?" Kami menjawab, "Ya." Baginda bersabda, "Mahukah kamu menjadi 1/3 ahli syurga?" Kami menjawab, "Ya." Baginda bersabda, "Mahukah kamu menjadi separuh ahli syurga?" Kami menjawab, "Ya." Baginda bersabda, "Demi yang jiwaku berada di dalam tangannya, aku berharap kamu menjadi separuh ahli syurga, kerana syurga itu tidak akan dimasuki melainkan jiwa yang muslim. Dan tidaklah kamu jika dibandingkan dengan ahli syirik, melainkan seperti sehelai rambut putih pada kulit lembu hitam, atau seperti sehelai rambut hitam pada kulit lembu berwarna perang." Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi SAW memberikan tawaran kepada para sahabat. Dan tawaran ini bukanlah kepada para sahabat sahaja, bahkan tawaran ini adalah kepada umat baginda SAW. Jadi pertamanya Nabi SAW menyebutkan bahawa mahukah kamu menjadi 1/4 untuk ahli syurga? Maka jawab para sahabat, ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, para sahabat bertakbir untuk menerima tawaran Nabi SAW. Dan setelah itu baginda Nabi SAW menaikkan lagi tawaran tersebut daripada 1/4 kepada 1/3 untuk kita umat Nabi Muhammad menjadi ahli ataupun menjadi penduduk syurga. Lalu para sahabat bertakbir, maka Nabi SAW menaikkan lagi peruntukan tersebut kepada separuh daripada ahli syurga. Maknanya menawarkan kepada kita untuk menjadi separuh, 1/2 daripada ahli syurga. Maka para sahabat Nabi bertakbir menerima tawaran Nabi SAW, maka baginda bersabda, "Inni la arju an takunu nisfa ahli jannah." Nabi berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini, umat baginda ini, merupakan separuh daripada penduduk syurga. Boleh bayanglah bagaimana umat manusia yang pernah hidup sejak zaman Nabi Muhammad, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah hari akhirat, separuh daripada penduduk syurga itu adalah dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi ala zalik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas peluang yang sangat luas ini, dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, memberikan kita tempat yang salah satu daripada tempat yang ada untuk memenuhkan syurga itu dapat kita raih satu tempat daripadanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian setelah itu Nabi SAW menyebutkan kepada kita bahawa syurga itu tidak akan dimasuki melainkan oleh
seseorang yang Muslim. Kita semua tahu bahawa gerbang syurga itu adalah asy-syahadah, bahawa mengakui keimanan kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah syarat utama untuk menjadi ahli syurga. Bahkan terdapat hadis yang menjelaskan bahawa barang siapa yang mati walaupun hanya ada sebesar zarah iman di dalam hatinya, dia tetap akan masuk syurga. Mungkin maknanya akan masuk syurga setelah melalui proses, setelah melalui, saya nak sebut azab pun kita tak rasa macam kita rasa begitu berat. Setelah diazab dalam neraka, dibersihkan daripada dosa-dosa yang dilakukan ketika di dunia, lalu setelah itu jika ada iman di dalam hatinya ketika dia mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap akan meraih syurga. Pun begitu, kita semua berharap, kita semua sentiasa mengharap, sentiasa bermunajat, sentiasa untuk kita merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini dikurniakan syurga tanpa perlu melalui azab api neraka. Itulah perkara, itulah doa yang mesti kita sentiasa harapkan dan sentiasa kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon syurga, tetapi pada masa yang sama kita sentiasa mohon juga agar dijauhkan sama sekali daripada azab api neraka. Kita tak mahu. Kita harapan kita yang paling besar, harapan kita kepada Allah Ta'ala sepanjang hidup kita ini dalam doa-doa yang kita bacakan, yang doa-doa yang kita angkatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan kita sesekali lupa untuk kita memohon agar kita mendapat syurga tanpa perlu diazab di dalam api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Kerana azab api neraka itu sangat pedih. Kita tidak mampu untuk menahan walaupun sekelumit api daripada api dunia, ini kan pula untuk kita menahan azab api neraka. Jadi moga Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat syurga itu tanpa perlu kita melalui azab dalam neraka. Adakah mustahil? Tidak mustahil. Bahkan ada di sana golongan yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meraih syurga tanpa perlu melalui azab api neraka. Antaranya ialah dengan syaratnya ialah kita sempat bertaubat dan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan diberikan syurga tanpa diazab dalam neraka. Sebab itu kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bahkan dalam doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bila kita baca wa qina azaban nar, kita selalu selitkan dalam hati kita, ya Allah, jauhkan aku sama sekali daripada azab api neraka. Walaupun sedikit, jauhkan sekali azab api neraka itu daripada diriku. Itu maksud waqina azaban nar. Jangan kita baca dan tanpa kita memahami. Janganlah kita baca doa ini setiap kali kita baca dan kita baca begitu saja tanpa ada suatu harapan, tanpa ada suatu munajat daripada hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca dan kita niatkan dalam hati kita untuk dijauhkan sama sekali daripada azab api neraka. Baik. Kemudian dalam hadis ini kalau kita lihat, Nabi SAW memberikan sedikit perbandingan kepada kita. Perbandingan di antara penduduk, di antara jumlah manusia yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jumlah manusia yang akan ramai masuk ke dalam syurga. Kata Nabi SAW, ibaratnya kamu ini yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jika dibandingkan dengan golongan syirik, perbandingan itu adalah seperti seurat ataupun seutas sehelai rambut yang putih pada badan lembu yang hitam. Kalau kita tengok seekor lembu, lembu ni bulunya halus. Bulunya halus, dan kalau badannya berwarna hitam, maka bulunya berwarna hitam. Orang yang beriman, orang yang tidak melakukan syirik hanyalah seperti seutas ataupun sehelai rambut putih
di badan lembu yang hitam, ataupun seutas ataupun sehelai rambut yang putih di badan lembu yang perang ataupun lembu yang merah. Maknanya ahli syirik itu lebih ramai daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi na'udzubillahi min zalik. Alhamdulillah, pertama apabila kita membaca hadis ini, kita wajib bersyukur. Wajib bersyukur atas nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Maknanya dalam ramai-ramai dalam rambut hitam atau dalam rambut yang perang itu, sehelai rambut putih tersebut, kita alhamdulillah dikurniakan Allah Ta'ala dengan nikmat Islam dan iman. Jadi nikmat yang macam mana lagi yang kita nak dustai yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, iaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Jadi bila kita membaca Al-Quran, membaca hadis, kita merenung kepada diri kita atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, maka Nabi SAW mengharapkan agar separuh daripada ahli syurga itu adalah daripada umat baginda SAW. Hakikatnya kalau kita melihat dalam hadis yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Wabah Az-Zuhaili dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, mengatakan bahawa apabila turunnya ayat tadi, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, para sahabat Nabi merasa tertekan. Lalu turunlah ayat, saya tersilap tu di situ, lupa untuk masukkan ayat tersebut. Lalu turunlah ayat sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin, maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku berharap kamu menjadi 1/4 penduduk syurga, 1/3 penduduk syurga, bahkan aku berharap agar kamu menjadi separuh daripada penduduk syurga. Maknanya separuh daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW, dan separuh lagi adalah daripada umat yang terdahulu. Bahkan kata Nabi lagi di situ, dan wa yataqasamunakum, dan umat lain berkongsi denganmu separuh yang kedua. Ini yang saya katakan tadi, bahawa kita pada asalnya kita melihat jumlah kita ataupun kuota kita lebih sedikit daripada umat yang terdahulu. Kemudian turun ayat menjelaskan bahawa jumlah kita adalah sama peluangnya dengan umat yang terdahulu. Bahkan dalam hadis yang terakhir yang kita bacakan ini, Nabi SAW menyebutkan bahawa separuh daripada penduduk syurga adalah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan daripada separuh yang kedua, yang mana diperuntukkan untuk umat-umat yang terdahulu, juga ada di situ bahagian bagi umat Nabi Muhammad SAW. Maknanya separuh yang kedua itu juga dikongsikan di antara umat Nabi Muhammad SAW dan juga umat-umat yang terdahulu. Jadi nikmat yang bagaimana lagikah yang kita ingin dustakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita yang diberikan dengan nikmat Islam dan nikmat iman, berbanding dengan golongan yang syirik yang begitu ramai, ditambah lagi dengan nikmat yang kedua, iaitu kita sebagai umat Nabi Muhammad diberikan peruntukan ataupun peluang yang lebih untuk menjadi ahli syurga. Jadi nikmat yang sangat berganda-ganda yang dikurniakan Allah kepada kita. Alhamdulillah atas segala nikmat tersebut, dan moga-moga Allah Ta'ala menetapkan kita di atas nikmat ini dan juga memberikan kita peluang daripada jumlah tersebut untuk kita memenuhinya sebagai penduduk syurga. Oleh itu, berdasarkan riwayat ini, kata Syekh Dr. Wabah Az-Zuhaili, sebenarnya golongan al-yamin wa ashabul yamin ma ashabul yamin itu ialah mereka itu ialah golongan ahli syurga. Ramai daripada mereka adalah dari umat ini. Maknanya golongan al-yamin itu ramai di kalangan umat Nabi Muhammad. Mereka ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya dan beramal saleh. Mereka adalah sekumpulan dari al-awwalun. Maknanya tadi tersebut as-sabiqun, ada al-awwalun, al-awwalin, dan juga ada al-akhirin. Maknanya daripada golongan al-awwalin itu tidak semestinya dipenuhi oleh umat yang terdahulu. Bahkan golongan al-awwalin itu, mereka itu adalah golongan ashabul yamin. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
Dan di kalangan golongan ashabul yamin itu ada di kalangannya adalah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Dr. Wahab Az-Zuhaili menyimpulkan bahawa tidak mustahil bahawa yang ramai dalam golongan al-yamin itu adalah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah atas apa yang kita bacakan pada petang ini, yang kita huraikan pada petang ini, kita dapat memahami bahawa daripada suratul Waqiah ada 2 ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara kronologinya. Bagaimana ayat tersebut disebutkan di awalnya sebagai sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, kemudian disebutkan kemudian sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Menurut pandangan Dr. Wahab Az-Zuhaili, hakikatnya ayat yang kedua itu tidak menasahkan ayat yang pertama. Dia bukan di situ bukanlah nasah dan mansukh. Kerana apa? Kerana kita boleh faham bahawa dia tidak ayat yang kedua itu tidak bercakap tentang ayat yang pertama, bahkan sullatun minal awwalin itu di kalangan al-awwal itu juga ada di kalangan mereka itu adalah daripada umat Nabi Muhammad yang disebut sebagai ashabul yamin. Jadi maknanya ayat yang pertama itu disebut sebagai ayat khabariyah, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, dan ayat yang kedua juga adalah khabar. Kata Dr. Wahab Az-Zuhaili, ayat khabar tidak dimansuhkan. Maka ini menjelaskan kepada kita bahawa tidaklah dimansuhkan ayat yang pertama, tetapi yang bermaksud di sini ialah dari sudut tafsirannya bahawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan sebahagian daripada al-awwalin, ashabul yamin, dan separuh lagi adalah khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bacakan, apa yang kita huraikan pada petang ini dalam sesi ini dapatlah kita memahami sedikit sebanyak, memberikan khabar, berita gembira kepada kita untuk kita terus beramal, memperkukuhkan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga insya-Allah kita ini juga mendapat nikmat yang dijanjikan oleh Allah Taala sebagai ahli syurga insya-Allah. Teruskan berdoa, teruskan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi ahli syurga yang diberikan nikmat yang pelbagai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak insya-Allah. Jadi saya sudahi di situ dahulu untuk sesi kita pada petang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan sama sekali daripada azab api neraka. Wallahu taala alam. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih.